Pencemaran Sungai Kim Kim, 4 sekolah ditutup. Isu Taman Manggis selesai. Dasar penswastaan masih relevan. Assalamualaikum, salam sejahtera. Saya Hanim Muhili. Dan saya Ivan Tom. 260 orang termasuk pelajar Sekolah Kebangsaan Tanjung Puteri Resort dan Sekolah Menengah Kebangsaan Tanjung Puteri Resort Pasir Gudang pagi tadi mengalami sak nafas dan loya. Ia simptom sama dialami pelajar SK Taman Pasir Putih dan SMK Pasir Putih yang ditutup semalam berikutan pembuangan sisa toksik ke Sungai Kim Kim sebelum ini. Dan mereka diberi rawatan awal di Dewan Komuniti Pasir Putih. Sebaik dimaklumkan, ibu bapa pelajar terlibat tiba secara berperingkat bermula 11 pagi bagi mendapatkan maklumat lanjut mengenai tahap kesihatan anak-anak mereka daripada pihak berkuasa. Akak rumah akak dekat je. Akak tengah buat kerja, akak dengar ambulan bunyi teruk kan. Akak cakap dengan abang, pergilah tengok, takut budak-budak sekolah ada apa-apa kan. Sekali abang pergi tengok, dia dah tak ada. Orang yang pertama lah hantar sini. Saya sedih tengok budak-budak ramai-ramai kat dalam tu, tak sampai hati. Saya maklum daripada WhatsApp sekolah, 2 bistari. Jadi saya pun tengok WhatsApp 10 lebih. Maknanya WhatsApp tu pukul 10 lebih lah. Jadi seterus, ya? Pukul 10 lebih saya dapat berita ni. Jadi saya terus datang ke sekolah. Tiba-tiba kawannya bagi tahu dia pengsan dan muntah. Lepas tu saya terus gegas ke sini. Sebelum itu, kira-kira 10 pagi, 8 pelajar dari kedua-dua buah sekolah berkenaan dibawa ke Hospital Sultan Ismail Johor Bahru selepas mengalami simptom sama. Lokasi dua sekolah ini adalah 3.2 km dari dua sekolah yang ditutup semalam iaitu SK Taman Pasir Putih dan SMK Pasir Putih. Exko Kesihatan Alam Sekitar dan Pertanian Johor, Dr. Sahrudin Jamal antara yang melawat pelajar berkenaan. Beliau bagaimanapun enggan mengulas lanjut berhubung kejadian tersebut termasuk jumlah pecahan masa terlibat. Daripada dua buah sekolah, oleh kerana sekarang merupakan peringkat negeri, so saya tidak boleh bagi statement. Ya? Berapa dua tu apa? Berapa? 260. So yang sini tu macam yang sini saja. Yang terbaru ni lah, dua sekolah ni. Sekolah apa? Dua sekolah 260. Pelajar dan orang awam. Ya. Turut melawat mangsa Pengarah Jabatan Bomba dan Penyelamat Johor, Datuk Yahya Madis, Timbalan Ketua Polis Johor, Datuk Muhammad Kamaruddin Maddin dan Pengarah Kesihatan Johor, Dr. Salahuddin Abdul Aziz. Jadi sehingga petang tadi, 308 pelajar, guru dan orang awam dimasukkan ke Hospital Sultan Ismail dan Hospital Sultanah Aminah Johor Bahru sejak kejadian pencemaran di Sungai Kim Kim. Dan 5 daripada mereka berada di zon merah atau kritikal, manakala zon kuning 19 orang dan 18 lagi di zon hijau. 35 merupakan murid sekolah dan 7 lagi orang awam. Menteri Pendidikan Dr. Mazim Malik yang melawat mangsa di Hospital Sultan Ismail berkata 4 sekolah telah diarah tutup sehingga petang tadi selepas mendapati pelajar dan juga guru mengalami simptom sesak nafas, loya dan muntah akibat terhidu bau dipercayai sisa kimia. Dan 4 sekolah tersebut, Sekolah Kebangsaan SK dan SMK Pasir Putih selain SK dan SMK Tanjung Puteri Resort. Dan jikalau perlu, kita mengambil nasihat daripada mereka untuk sekolah-sekolah yang berdekatan atau sekolah yang terlibat di dalam sungai yang tercemar, kita akan tutup sehingga diberikan laporan bahawa semuanya sudah selamat. Dalam pada itu, Kerajaan Negeri Johor menafikan penularan berita mengenai amaran merah yang tersebar di media sosial berhubung kes pencemaran Sungai Kim Kim. Exko Kesihatan Alam Sekitar dan Pertanian Dr. Sahrudin Jamal dalam satu kenyataan menegaskan
Status yang dimuat naik di Facebook itu tidak benar dan palsu. Sebarang kenyataan mengenai kejadian berkenaan akan dilakukan pengerusi Jawatankuasa Bencana. Susulan isu pencemaran Sungai Kim Kim tular di laman sosial hari ini mengenai red alert yang kononnya dikeluarkan pihak hospital. Beralih kepada isu kemelut penduduk Taman Manggis di Georgetown, Pulau Pinang yang berakhir dengan penawaran rumah kos rendah. Hari ini mereka boleh menarik nafas lega. Rundingan hampir 5 jam yang diadakan penduduk dengan pengerusi Jawatankuasa Perumahan, Perancangan Bandar dan Desa Jagdeep Singh Dio yang menawarkan rumah kos rendah dan mampu milik kepada penyewa terbabit. Keputusan itu sekaligus memberikan keselesaan kepada penyewa yang dibenarkan pulang ke rumah masing-masing hari ini dan tawaran itu akan diperincikan dalam masa terdekat. Terima kasih juga kepada kerajaan negeri yang membantu saya cara macam ni sebab saya memang memang dia faham keadaan saya nak ramai dan dia bagi rumah untuk saya beli. Syukur sebab kerajaan negeri telah ambil satu inisiatif yang begitu baik untuk penduduk-penduduk yang diusir dari flat PPR. Terima kasih banyak-banyak pada kerajaan negeri, YB Jagdeep, Puan Aino dan all our friends yang together with us lah. Saya banyak-banyak terima kasih sampai 13 tahun mereka bagi aku setuju duduk dalam rumah PPR. Saya suka terima kasihlah. Apa nak saya nak kata pun tak tahu, syukurlah, alhamdulillah. Rabu lalu, 22 penyewa diarah keluar dari projek perumahan rakyat PPR Taman Manggis selepas hilang kelayakan atas beberapa faktor dan kerajaan negeri hari ini menunjukkan keprihatinan dalam membantu golongan tersebut. Antara lain, penyewa ditawarkan rumah kos rendah di Lebuh McCallum dan di beberapa kediaman kos rendah lain di Pulau Pinang. Cadangan mengurangkan jumlah penjara awam antara yang menjadi tumpuan pada sidang Dewan Rakyat hari ini. Tegas Perdana Menteri Tun Dr. Mahathir Mohamad, dasar pensuasaan yang diperkenalkan pada tahun 1983 masih relevan untuk digunakan pakai bagi menangani isu jumlah anggota perkhidmatan awam yang dilihat terlalu besar. Beliau memberi jaminan kerajaan akan memastikan mereka yang terbabit disediakan peluang pekerjaan di sektor ekonomi lain sebelum pengecilan saiz perkhidmatan awam dilakukan. Pada tahun 1983, kerajaan telah memperkenalkan dasar penswastaan yang telah menyentuh peranan pihak swasta dalam pembangunan negara. Melalui dasar ini, antara lain kerajaan berjaya mengurangkan bebanan kewangannya, meninggikan kecekapan dan penghasilan kerja, menggalakkan pertumbuhan ekonomi dan pembangunan sumber secara cekap. Beliau menjawab pertanyaan Ahli Parlimen Kuala Krau, Datuk Seri Dr. Ismail Muhammad Said. Menurut Perdana Menteri, penyertaan penjawat awam ke sektor swasta juga membolehkan mereka mengembangkan penghasilan selain menerima gaji lebih baik. Beliau memberi contoh Telekom Malaysia yang diswastakan pada 12 Oktober 1984. Sementara itu, Tun Dr. Mahathir berkata kerajaan sememangnya sedang berusaha untuk menunaikan manifesto Pakatan Harapan. Bagaimanapun, tegas beliau, isu-isu penyelewengan oleh kerajaan terdahulu tidak memudahkan usaha ke arah itu selain tertakluk kepada undang-undang. Mereka yang dituduh melakukan kesalahan berkenaan dengan kewangan negara, khususnya SRC dan juga 1MDB, telah dikemukakan kepada mahkamah. Tetapi sebagai kerajaan yang patuh pada the rule of law, kita patuh kepada tangguhan yang dibuat oleh mahkamah. Kita hormati mahkamah. Walaupun rakyat bertanya-tanya, kenapakah mereka yang jelas terlibat dengan rasuah tidak dihadapkan untuk dibicarakan dalam mahkamah. Ini soalan rakyat dan kita, walaupun kita berusaha, tetapi kita mestilah patuh kepada aturan-peraturan dan the rule of law yang kita
terima dan kita laksanakan. Beliau menjawab soalan tambahan Wakil Pontian Datuk Seri Ahmad Maslan. Menteri Hal Ehwal Ekonomi Datuk Seri Muhammad Azmin Ali sekali lagi menegaskan tidak wujud sebarang undi tidak percaya terhadap Perdana Menteri seperti yang didakwa sesetengah pihak. Pada masa sama turut menafikan dakwaan bahawa Menteri Kewangan gagal dalam memulihkan semula ekonomi negara. Tidak timbul isu undi tidak percaya. Hari ini Pakatan Rakyat telah menekankan kita akan memberi sokongan yang kuat dan padu kepada kepimpinan yang amat berhormat Perdana Menteri. Yang keduanya, tidak timbul masalah Menteri Keuangan gagal ataupun mana-mana jemaah Menteri Kabinet gagal. Kita buat kerja secara kolektif, secara bersama. Di dalam jemaah Menteri Kabinet, kita bincang secara bersama dan muafakat. Beliau berkata demikian selepas Ahli Parlimen Ketereh Tan Sri Anwar Musa mempersoalkan mengapa Ahli Parlimen Port Dickson Datuk Seri Anwar Ibrahim tidak dilantik sebagai Menteri Kewangan berikutan pengalaman beliau. Berjaya menarik langganan 324.7 bilion yen, iaitu lebihan langganan 1.6 kali ganda daripada 200 bilion yen yang ditawarkan. Bon samurai yang diterbitkan kerajaan antara terbitan paling berjaya oleh sesebuah kerajaan asing di Jepun. Menteri Kewangan Lim Guan Eng berkata ia menunjukkan keyakinan pihak dana kewangan dan pelabur asing dari Jepun ke atas Malaysia. Ini menunjukkan keyakinan pihak dana kewangan asing di Jepun ke atas Malaysia. Dan pada masa yang sama, sungguh pun kadar kupon kita anggarkan 0.65%. Tapi dapat pun diturunkan kepada 0.63%. So di sini kita boleh sebutkan bahawa kita berjaya dua kali. Satu kali ialah dalam aspek langganan, iaitu lebihan 1.6 kali ganda. Yang kedua ialah kejayaan menurunkan kadar kupon kepada 0.63. Dan ini, Datuk Yang Bertua, menunjukkan bahawa usaha-usaha yang dijalankan oleh pihak kerajaan akan melihatkan hasilnya. Tapi yang penting ialah untuk memastikan bahawa rakyat boleh rasai nikmatnya. Ini akan terus diusahakan oleh pihak kerajaan. Beliau menjawab soalan tambahan Wakil Kapar Datuk Abdullah Sani Abdul Hamid. Terdahulu dalam jawapan asal, Dewan dimaklumkan penyusunan semula sistem percukaian negara berdasarkan konsep share prosperity menunjukkan impak positif. Guan Eng berkata ia berjaya menurunkan kadar inflasi pada bulan Jun hingga Disember tahun lalu pada kadar 0.6% berbanding 1.7% pada tempoh Januari sehingga Mei 2018. Cuaca panas melampau sejak Januari lalu mengakibatkan banyak tanaman terjejas, malah golongan petani mengeluh ekoran tanaman mereka tidak membuahkan hasil. Wartawan Rusiah Abdul Hamid meninjau dan melihat sendiri keadaan berkenaan di kawasan padi Pendang, Kedah. Inilah kesannya akibat kemarau yang panjang. Petani di kawasan ini mengalami kerugian akibat bendang yang ditanam tidak membuahkan hasil. Kampung Kayu 3 mempunyai luas keseluruhan tanaman padi 63.36 hektar dan diselia pertubuhan peladang kawasan PPK Kubur Panjang. Daripada jumlah itu, 34.73 hektar rosak secara keseluruhannya, membabitkan 38 peserta tanaman secara berkelompok. Rata-rata petani mengeluh kerana terpaksa menanggung bayaran upah membajak membeli biji benih padi selain kos berkaitan. Apabila kami padi tak dapat modal tinggi, jadi minta pihak yang berkenaan ataupun pihak kerajaan tolong salurkan bantuan lah. Pasal bila hasil tak masuk, hutang kami kena bayar, traktor wajib kami kena bayar, padi benih lagi. Cuma harap kepada pendapatan daripada padi lah, kemudian padi tak dapat, berat sikit lah.
Dalam pada itu, Pengerusi Jawatankuasa Pertanian dan Asas Tani, Pengangkutan dan Industri Utama Negeri, Azman Nasruddin yang turut meninjau keadaan itu berkata, golongan petani mengalami kerugian kerana air sungai berdekatan telah kering. Justru kerajaan negeri akan berbincang mengenai masalah berkenaan dengan Kementerian Pertanian dan Industri Asas Tani agar petani yang terjejas diberi pampasan atas kerugian tersebut. Satu kehilangan pendapatan lah untuk musim ni kepada petani-petani kita. Jadi kerajaan akan cuba tengok apa bantuan yang kita boleh bagi, sebab bukan hanya di Pendang, di seluruh Kedah. Seramai 236 petani seluruh Kedah menanggung kerugian akibat kemarau membabitkan kawasan seluas 336.31 hektar dengan anggaran melebihi RM500,000. Antara tanaman yang rosak, padi, sayuran, nenas, buah-buahan, jagung dan durian. Bagaimanapun jabatan dan agensi berkaitan sedang membuat bancian mengenai jumlah kerugian. Rusia Abdul Hamid, RTM. Situasi kemarau di Kedah juga mendapat perhatian beberapa syarikat bekalan air negeri lain. 6 syarikat bertindak membantu operator air di Kedah, Syarikat Air Darul Aman Sada. Menteri Air, Tanah dan Sumber Asli Dr. Xavier Jayakumar berkata, kesemua itu diselaras oleh pihaknya melalui Suruhanjaya Perkhidmatan Air Negara SPAN. Kementerian KATS yang itu Air Tanah dan Sumber Asli melalui Suruhanjaya Perkhidmatan Air Negara SPAN juga telah mendaraskan bantuan 13 buah lori tangki miliki rakan-rakan operator air seperti dari Lembaga Air Perak 2, Perbadanan Bekalan Air Pulau Pinang 2, Syarikat Air Melaka Sendirian Berat 2, Syarikat Air Negeri Sembilan 2, Syarikat Air Terengganu Sendirian Barat 1 dan Pengurusan Air Selangor 4 untuk membantu Sadah menangani gangguan bekalan air yang dihadapi pada masa ini. Masalah bekalan air di Kedah menyebabkan 5,000 akaun atau 20,000 pengguna terjejas di sekitar Semeling, Merbok, Singkir dan Tanjung Dawai. Sada juga telah mengambil langkah mitigasi jangka pendek dengan menempatkan tangki statik serta menghantar air bersih kepada pengguna terjejas. Kementerian turut meminta kerajaan negeri dan operator air supaya memantau rapi kedudukan sumber di empangan dan sungai. Baik, Nasional 8, kita teruskan dengan ramalan cuaca untuk hari esok. Untuk laporannya, kita langsung ke Jabatan Meteorologi bersama pegawainya Nur Farha Abdul Halim. Nur Farha, teruskan. Terima kasih Ivan dan Hanim di Angkasa Pria. Assalamualaikum, selamat malam dan salam sejahtera kepada semua penonton. Sama saya Farah Halim bersiaran secara langsung dari Jabatan Meteorologi Malaysia untuk perkembangan cuaca pada malam ini. Dan kita perhatikan terlebih dahulu paparan imej satelit semasa yang mana pada ketika ini kelompok awan ataupun litupan awan aktif yang dicerap lebih bertumpu di sekitar kawasan daratan semenanjung Malaysia, terutamanya melibatkan negeri-negeri pantai barat semenanjung Malaysia, dan ini membawa kepada kelembapan yang tinggi dan seterusnya mengakibatkan hujan seribut petir di beberapa kawasan terbabit. Kita dapat lihat dengan lebih terperinci melalui paparan imej gema radar yang mana ribut petir yang sedang berlaku di sekitar pedalaman negeri Selangor, negeri Sembilan, negeri Melaka dan juga negeri Pahang yang melibatkan daerah Jerantuk, Maran dan juga Kuantan, dan keadaan ini dijangkakan akan berterusan sehingga ke lewat malam nanti. Hujan di satu dua tempat juga sedang berlaku di sekitar pedalaman negeri Perak yang mana keadaan ini dijangkakan akan berterusan sehingga ke awal malam nanti. Seterusnya kita perhatikan di negeri Sabah dan Sarawak yang mana pada malam ini alhamdulillah keadaan cuaca di kedua-dua buah negeri adalah baik dan tiada hujan yang dicerap. Seterusnya kita perhatikan paparan status terkini berkenaan dengan gelombang haba yang sedang berlaku di semenanjung Malaysia yang mana pada ketika ini berada pada tahap 1 iaitu tahap berjaga-jaga, iaitu suhu minima yang dicapai, maksima yang dicapai adalah antara 35 hingga 37 darjah Celsius selama 3 hari berterusan, dan ini melibatkan daerah-daerah di sekitar negeri Perlis, Kedah, Perak,
negeri Pahang dan juga negeri Kelantan. Sehubungan dengan itu, orang ramai ataupun penduduk setempat dinasihatkan agar memperbanyakkan minum air, menghadkan aktiviti luar anda terutamanya pada sebelah petang dan juga elakkan sebarang pembakaran terbuka. Kita perhatikan pula kepada paparan ramalan hujan pada keesokan pagi yang mana diramalkan di Semenanjung Malaysia dan juga Sabah Sarawak tiada hujan yang dicerap dan keadaan cuaca adalah baik pada esok pagi. Sekian saja informasi cuaca untuk malam ini. Seterusnya kita lihat ramalan cuaca bagi bandar-bandar utama di seluruh Malaysia sepanjang pagi esok. Saya Farah Halim. Assalamualaikum. Kita kembali ke Angkasa Puri. Met Malaysia, terima kasih. Felda Global Ventures FGV Holdings berhad memfailkan permohonan untuk membatalkan tuntutan balas yang dikemukakan 5 bekas pengarah bukan eksekutifnya. Kes saman itu berkaitan dakwaan kerugian dialami membabitkan perolehan Asia Plantation Limited APL pada 2014 berjumlah lebih RM0.5 bilion. Mereka yang dinamakan sebagai defendant ialah Tan Sri Ismi Ismail, Tan Sri Wan Abdul Aziz Wan Abdullah, Tan Sri Sulaiman Mahbub, Datuk Nazirah Bohari dan Datuk Fazlur Rahman Ibrahim. Kelima-lima mereka sebelum ini disaman FGV berhubung dakwaan kerugian selepas mengambil alih APL atau secara alternatif ganti rugi atau kehilangan daripada mengambil alih APL. Jelas Peguam Fahda Nur Ahmad Kamar, pihaknya hanya dimaklumkan permohonan untuk membatalkan tuntutan balas berkenaan sudah difailkan dan pihaknya baru menerima sebelum prosiding bermula. Pendaftar Mahkamah Tinggi Farah Syuhada Ramli menetapkan 23 April untuk pengurusan kes. Pada 23 November tahun lalu, FGV memfailkan saman menuntut RM514 juta dan ganti rugi lain terhadap bekas Presiden dan Ketua Pegawai Eksekutifnya Datuk Muhammad Emir Mavani Abdullah dan 13 yang lain. Mahkamah Rayuan Putrajaya bersetuju menyambung perbicaraan kes rayuan Datuk Seri Najib Tun Razak melibatkan SRC International yang berhad Jumaat ini. Beliau yang berdepan 7 tuduhan pecah amanah, penyalahgunaan kuasa dan pengubahan wang haram membabitkan syarikat terbabit. Sebelum ini memohon mahkamah memberi arahan berkaitan apa yang boleh dan dilarang dibincang serta diterbitkan berhubung merit kes jenayahnya. Panel 3 hakim terdiri daripada Datuk Zabariah Muhammad Yusof, Datuk Lau Bilan dan Datuk Rozariah Bujang membenarkan penangguhan dan menetapkan Jumaat 8.30 pagi untuk perbicaraan rayuan kali keempat dan terakhir. Isnin lepas, Mahkamah Rayuan Putrajaya membenarkan permohonan Datuk Seri Najib untuk menangguhkan perbicaraan kes melibatkan dana RM42 juta itu yang sepatutnya bermula hari ini. Peguamnya Tan Sri Muhammad Syafiq Abdullah memberitahu panel 3 hakim yang penangguhan itu atas alasan kecederaan di tangannya. Peguam negara Tommy Thomas yang bertindak sebagai pendakwa raya berkata meski bersimpati tetapi pihak pendakwaan tidak menyokong perbicaraan terus ditangguh lebih lanjut dan rayuan perlu didengar secepat mungkin bagi membuka jalan perbicaraan yang dimulakan segera. Calon Pakatan Harapan PH bagi Pilihan Raya Kecil PRK Dun Rantau Dr. S. Sri Ram dipilih semula berikutan
dinafikan hak untuk bertanding pada pilihan raya umum yang lalu dan demikian ditegaskan Pengerusi PH sendiri Tun Dr. Mahathir Mohamad. Beliau optimis calon PH dapat menandingi calon pembangkang. Kita kena pegang kepada prinsip, iaitu kita dapati bahawa yang jadi calon dulu adalah orang tertentu. Kerana penipuan, maka dia yang kalah. Sekarang ini didapati bahawa pilihan raya itu dibatalkan dan diadakan pilihan raya kecil untuk menentukan siapa sebenarnya yang patut jadi wakil rakyat di situ. Jadi orang yang lama diletak di situ juga. Perdana Menteri berkata demikian pada sidang media di Parlimen. Pencalonan Dr. Sri Ram diumumkan Presiden PKR Datuk Seri Anwar Ibrahim semalam. Beliau bakal berdepan dengan bekas Menteri Besar Negeri Sembilan yang juga penyandang sebelum ini Datuk Seri Muhammad Hassan. Dan Raya Kerja Dun Rantau bakal berlangsung pada 13 April depan. Presiden Korea Selatan Moon Jae-in tiba di Kuala Lumpur hari ini bagi memulakan lawatan 3 hari beliau. Diiringi isterinya Kim Jung-sok dan para pegawai kanan kerajaan, pesawat yang membawa Presiden Moon mendarat di KLIA kira-kira pukul 12.40 tengah hari tadi. Beliau disambut Menteri Perdagangan Antarabangsa dan Industri Datuk Darryl Laking di Kompleks Bunga Raya KLIA. Presiden Moon menjadi ketua negara pertama yang akan menghadiri majlis yang dihoskan Yang di-Pertuan Agong ke-16 sejak baginda menaiki tahta 31 Januari lepas. Beliau dijadual mengadakan perbincangan 2 hala bersama Perdana Menteri Tun Dr. Mahathir Mohamad di Putrajaya esok. Kedua-dua pemimpin dijadual menyaksikan majlis menandatangani 4 memorandum persefahaman bagi kerjasama dalam bidang industri berasaskan revolusi perindustrian keempat, merangkumi pengangkutan dan pembangunan bandar pintar di Malaysia. Berkongsi pandangan dan idea bagi mencapai kesepakatan. Edisi ke-8 sidang kemuncak mengenai seni dan budaya bertemakan Minda Mudah Alih, Budaya, Pengetahuan dan Perubahan membuka tirainya hari ini. Ya, sidang kemuncak yang buat julung kalinya diadakan di Malaysia itu menghimpunkan 400 peserta dari 70 buah negara, 93 penceramah, moderator dan penceramah utama akan membentangkan pelbagai isu. Menteri Pelancongan Seni dan Budaya Datuk Mohammadin Ketapi dalam ucapan perasmian yang menegaskan sidang kemuncak kali ini berupaya menemukan pelbagai penyelesaian baru menerusi pandangan dan perkongsian ilmu masyarakat seluruh dunia. This summit is able to strengthen international interaction and collaboration of the arts and culture fraternity by addressing the key issue raised and discussed under the theme Mobile Minds, Culture, Knowledge and Change. Berlangsung selama 3 hari di Pusat Seni Persembahan Kuala Lumpur KLPAC itu memberi inspirasi tentang kesan perubahan global dalam kalangan masyarakat, teknologi politik, alam sekitar, mempengaruhi budaya dan persekitaran kreatif. And one of the recommendations that I made at that time, which I renew today, is for the lifting of the bans in the state of Kelantan on 4 major important cultural heritage practices, including Ma'yong and the Wayang Kulit. And Malaysia is known all over the world for these practices, and I think it's a terrible shame. Yang diketengahkan adalah mengenai saya akan menjadi salah satu speaker buat sesi besok di digital hierarchy. Jadi bagaimana di dalam konteks kebudayaan saat ini ketika budaya itu berkembang sangat pesat dan juga sektor digital itu berkembang juga dengan sangat pesat, bagaimana agar sektor digital ini yang di satu sisi memberikan kemudahan untuk semua orang termasuk bagi person with disability, tapi di sisi lain juga bisa memberikan sebuah tantangan atau challenge buat person with disability. Di situ yang akan kita bahas.
Melibatkan 2,681 peserta, Himpunan Gerak Seni Pertahanan Diri yang diadakan di Sekolah Menengah Kebangsaan Datuk Syed Omar Al-Osta disenaraikan dalam Malaysia Book of Records sebagai Himpunan Gerak Seni Pertahanan Diri terbesar dalam negara. Dan himpunan itu turut menyatukan peserta pelbagai kaum seawal usia 5 hingga 72 tahun. Sultan Kedah Sultan Salahuddin Ibni Almarhum Sultan Badli Shah berangkat menyaksikan persembahan seni bela diri kaum Melayu, Cina dan India. Ia melibatkan peserta dari 114 buah sekolah dan institut pengajian tinggi awam dari Kedah, Perlis, Pulau Pinang dan Perak serta 17 pertubuhan seni bela diri. Baginda turut berkenan menyampaikan sijil kepada 17 jurulatih gerak seni mempertahankan diri. Kemuncak perhimpunan, penyerahan sijil Malaysia Book of Records kepada Pengetua SMK Datuk Syed Omar Mustafa. Memang ini yang sekarang kementerian sedang galakkan. Aktiviti-aktiviti sokongan begini kita sangat raikan dan dinyatakan jelas dalam Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia iaitu penyertaan komuniti dalam membina sahsiah pelajar. Mengulas lanjut, beliau berkata aktiviti seni mempertahankan diri bukan sahaja dapat menyihatkan tubuh badan tetapi dapat mengeratkan hubungan dalam kalangan pelajar berbilang kaum. Dapatan daripada Ekspedisi Pelayaran Penyelidikan Saintifik Universiti Malaysia Terengganu UMT ke Pameran 5 2019 akan diterbitkan dalam bentuk penulisan saintifik dan artikel media. Pelayaran menggunakan kapal RV Discovery itu akan mengelilingi semenanjung melalui Laut Cina Selatan dan Selat Melaka selama 20 hari bermula esok. 25 saintis lapangan dan makmal, masuk 5 saintis wanita akan melakukan kajian berkaitan saiz marin dan perubahan iklim di negara ini. Berucap pada pelancarannya di Kuala Terengganu, Naib Chancellor UMT Profesor Datuk Dr. Nur Aini Mokhtar berkata maklumat itu diharap dapat diguna pakai komuniti sains, pentadbir dan masyarakat dalam usaha memelihara alam sekitar. Majlis pelancaran disempurnakan Sultan Terengganu, Sultan Mizan Zainal Abidin, turut berangkat Sultanah Terengganu, Sultanah Nur Zahirah yang juga Chancellor UMT. Ekspedisi diketuai Pengerusi Program Biologi Marin, Pusat Pengajian Sains Marin dan Sekitaran UMT Dr. Roswati Mat Amin. Beberapa pertimbangan sedang diambil kerajaan terhadap syarikat penerbangan nasional Malaysia Airlines Berhad. Perdana Menteri dalam sidang media di Parlimen menegaskan salah satu daripadanya kemungkinan ia ditutup atau dipulihkan berikutan kerugian yang dialami sejak beberapa tahun lalu. I think it is a very serious matter to shut down the national airline. We will nevertheless study the situation as to whether we should shut it down or we should sell it off or whether we should refinance it. All these things are open for the government to decide. Kerugian Malaysia Airlines dikatakan menjadi penyumbang sebahagian besar susut nilai khazanah nasional Berhad. Laporan ujian dan percubaan 5G dijangka siap dalam suku keempat tahun ini. Menteri Komunikasi dan Multimedia Gobind Singh Dio berkata ia merupakan inisiatif kerajaan bagi memastikan pelan menyeluruh dalam pelaksanaan rangkaian jalur lebar berkelajuan tinggi di negara ini. Jelas beliau, pasukan petugas telah ditubuhkan untuk mengusulkan cadangan berkaitan pelaksanaan 5G. Ia termasuk wakil sektor swasta dan awam. Concurrently, the MCMC is also coordinating 5G test beds and trials from April to October this year. And results from this exercise will be shared with the task force for inclusion into the reports, which will be due in the fourth quarter of this year. The NFCP, ladies and gentlemen, also set a target of gigabit speed internet services for selected high-impact and strategic industrial areas in this country by the year 2020, and all state capitals by the year 2020.
Gobi menyatakan demikian dalam ucap tama pada persidangan inovasi digital Dewan Perniagaan Berita Malaysia di Ibu Negara. Malaysia antara 3 negara teratas di ASEAN dijangka menyumbang 75% kepada pasaran perkhidmatan keselamatan siber menjelang tahun 2025. Meru, Perak bakal menjadi lokasi pertama luar Lebah Kelang bagi pelaksanaan percubaan serupa yang merupakan inisiatif Kerajaan Negeri Perak. Baik Ivan, sebelum kita ke paparan seterusnya, sebentar tadi telah masuk waktu solat fardu isyak bagi wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dan kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya. Lembaga Pembangunan Pelaburan Malaysia MIDA berhasrat membawa lebih banyak pelaburan langsung asing FDI dari Korea Selatan terutama dalam sektor teknologi baharu khususnya robotik. Ketua Pegawai Eksekutifnya Dato' Azman Mahmud berkata aspirasi itu direalisasi dengan kerjasama Agensi Promosi Pelaburan Perdagangan Korea (KOTRA) dalam usaha negara menuju ke arah ekonomi berasaskan pengetahuan digital. Investment from Korea that we are promoting is not only particularly focused only on robotics. The reason why we quote an example of robotics is Korea is very strong. They have one of the highest robots installed in their operation in factories and other type of businesses, and also Malaysia is moving towards industry forward, industry 4.0, and robot is one of the components that is needed. Beliau berkata demikian selepas menandatangani memorandum persefahaman antara MIDA dan KOTRA di Ibu Negara. MOU itu bersempena lawatan Presiden Korea Selatan ke Malaysia. Sejak tahun 1980, 571 syarikat Korea Selatan melabur di Malaysia, membabitkan pelaburan terkumpul dalam sektor perkilangan berjumlah $12.3 bilion. Peluang kini terbuka luas kepada lebih ramai wanita untuk menjadi usahawan dalam talian terutama berkaitan pelancongan. Mereka boleh berkongsi minat dan kemahiran menerusi platform Airbnb yang bukan sahaja dapat menjana pendapatan tinggi, malah membantu mempromosi negara. Tahun lalu, hos wanita Airbnb di Malaysia menerima 912,000 tetamu dengan pendapatan RM159 juta dan angka itu meningkat 50% berbanding tahun sebelumnya. Menurut Ketua Dasar Awam Airbnb Asia Tenggara Mitch Goh, dengan mencipta platform dalam talian yang lancar untuk memudahkan hubungan di luar talian, Airbnb membantu mendigitalkan pelancongan untuk lebih inklusif, mudah diakses dan mampan. I think digital tourism is going to grow even more. So tourism, as you know, is already growing. It's now comprising 10% of the global GDP and 13.4% of Malaysia's GDP, and that's targeted to rise even more. Airbnb, penyedia perkhidmatan dalam talian bagi mengiklan, mencari dan menempah penginapan percutian unik berpangkalan di San Francisco, optimis mampu mencapai pertumbuhan memberangsangkan untuk pasaran Malaysia. Sejak ditubuhkan pada tahun 2008, ia menjana pendapatan $32 bilion. Tahun lalu saja, hos wanita di Airbnb menjana $12 bilion. Menurut Goh, Airbnb juga mahu terus menjadikan Malaysia sebagai hos dan destinasi pelancongan utama. Kerana itu, sokongan berterusan akan diberi kepada usahawan hospitality wanita negara ini. Baik, Tamasya Olimpik Tokyo akan berlangsung tahun depan. Bagaimana dengan persiapan atlet kita? Okey, Evan dan juga Hanim. Hari ini tak lupa nama. Alhamdulillah, okey. Alhamdulillah. Menjelang detik 500 hari lagi Tamasya Sukan Olimpik Tokyo tahun depan. Okey. Cungakan jaguh kirin negara iaitu Azizul Hasni Awang telah pun mengatur strategi bagi memastikan impian untuk layak ke Tamasya Sukan Olimpik tahun depan dapat direalisasikan. Okey, kita nak tahu berita lanjut, laporan penuh segmen sukan bersama Fazli Ibrahim. Fazli. Terima kasih, insya-Allah. The Pocket Rocketman hanya sertai kejohanan terpilih. MotoGP secara langsung melalui RTM.
Kelayakan Olimpik Tokyo 2020. Jaguh lumba basikal Kirin Negara Azizul Hasni Awang, The Pocket Rocketman, akan memilih kejohanan yang mampu memberikan mata penting di musim 2019-2020 bagi mengekalkan kedudukan ranking dunia dan seterusnya layak untuk beraksi di Tamasya Olimpik Tokyo 2020. Jelas Azizul The Pocket Rocketman, beliau baru sahaja menamatkan kejohanan trek dunia di Poland minggu lalu dan akan merangka latihan serta kejohanan untuk musim baru bersama jurulatih John Bisley. Pada peringkat awal, pelumba kelahiran Dungun Terengganu kini mengikuti program diet meningkatkan berat badan sekurang-kurangnya 2 kg bagi menambah kekuatan otot untuk kayuhan lebih bertenaga. Latihan fizikal dan trek yang lebih khusus turut akan dirangka Bisley bagi persediaan Olimpik 2020. Less major competition. So kita dapat fokuskan untuk World Championship dan juga Olimpik lah Ogos nanti. Sebab kita punya ultimate goal untuk Olimpik bulan 8 di memang kat situ based on perancangan team dan juga jurulatih John Bisley, memang kita target peak performance tu memang khusus untuk Olimpik nanti Ogos. Tambah beliau lagi, tambahan berat badan itu perlu bagi menyaingi pelumba Eropah yang mempunyai daya kayuhan bertenaga semasa di trek. Beliau berkata demikian selepas program Daikin merealisasikan impian kanak-kanak di Pusat Convention Shah Alam SACC Mall. Seramai 54 kanak-kanak dari keluarga kurang berkemampuan seluruh Selangor menerima pelbagai barang impian mereka dalam majlis ini. Dalam pada itu, Azizul Hasni Awang turut memberikan bayangan akan menubuhkan pasukan lumba basikal Kirin berstatus profesional dalam masa terdekat. Namun semua itu hanya akan dipertamatkan selepas perbincangan dengan beberapa pihak terutama penaja. Tim profesional ni minimum rider kena ada 3 orang. So minimum 3 atau 4 lah. So at least saya boleh membantu lagi 2 atau 3 pelumba-pelumba muda kita untuk join tim saya, dapat bagi peluang mereka untuk bertanding, untuk improvekan lagi karier mereka, untuk belajar sebanyak mungkin daripada saya. Dan itu antara inisiatif saya lah untuk membantu perkembangan sukan basikal Malaysia ni. Tambah beliau, perbincangan akan diadakan bersama Kementerian Belia dan Sukan, Majlis Sukan Negara dan juga jurulatihnya John Bisley bagi menentukan kriteria pemilihan pelumba yang akan menyertai pasukannya nanti. Selepas menamatkan perlumbaan di kedudukan ke-7 semasa di Poland, Azizul Hasni Awang ranking The Pocket Rocketman kini telah melonjak ke kedudukan kedua dunia. Beliau akan turut berbincang dengan Kementerian Belia dan Sukan, Majlis Sukan Negara dan juga jurulatihnya John Bisley. Pengurusi baharu Yayasan Kebajikan Atlet Kebangsaan YAKIP Datuk Nurul Arifin Abdul Majid mahu meneruskan kesinambungan perjuangan mantan pengurusi terdahulu bagi memastikan nasib 3,000 ahli berdaftar terus terbela. Pengurusi baru ini juga sudah pun memiliki beberapa perancangan termasuk mencari dana tambahan RM2 juta lagi bagi mengukuhkan tabung YAKIP. Jelas Datuk Nurul yang merupakan bekas atlet olahraga kebangsaan walaupun sudah menerima geran bantuan kerajaan sebanyak RM3 juta, namun ia masih belum memadai buat YAKIP yang telah pun menyediakan pelbagai program berbentuk bantuan termasuk hal keperluan peralatan, beasiswa dan kemahiran bagi menjana pendapatan bekas atlet. Dan juga kita juga nak melancarkan tabung YAKIP untuk kita mengumpul dana. Kita ada beberapa GLC dan swasta telah sudi untuk membantu kita. Minggu depan 21 hari bulan 3 kita akan dapat bantuan dan juga pertolongan daripada pengusaha-pengusaha restoran di Malaysia, di mana mereka juga sudi membantu kita untuk menambahkan dana dalam YAKIP. Datuk Nurul juga menzahirkan penghargaan kepada Menteri Belia dan Sukan Syed Saddiq Syed Abdul Rahman atas kepercayaan diberikan menerajui YAKIP bermula 8 Mac lalu sehingga 7 Mac 2021. Beliau turut menyeru agar bekas atlet yang masih belum menjadi ahli agar segera berdaftar dengan YAKIP. Datuk Nurul ditemui di pejabat YAKIP di Bukit Kiara. Sementara itu menyentuh mengenai 9 ahli lembaga pengarah YAKIP yang akan dipilih, Datuk Nurul Arifin Abdul Majid sudah pun menyenaraikan pendek beberapa calon yang akan diserahkan kepada Menteri Belia dan Sukan Syed Saddiq Syed Abdul Rahman untuk penilaian dan penelitian dalam pertemuan esok.
Datuk Nurul menggambarkan bekas-bekas atlet calon yang akan diberikan perhatian utama. Selain itu, turut dipertimbangkan adalah wakil korporat antaranya ahli perniagaan Datuk Seri Megat Syahriman Zaharuddin yang memberikan komitmen untuk menyumbang RM500,000 jika dipilih mengisi salah satu ahli lembaga pengarah YAKIP. Kita ada beberapa nama lah kita akan showkan kepada YB Menteri. Kita ada nama-nama daripada bekas-bekas atlet yang saya akan lebih mementingkan mereka untuk masukkan dalam board. Mereka tahu perasaan atlet ni. Bahagian korporat kita akan bawa satu ke dua. Datuk Megat adalah salah satu nama yang kita akan masukkan dalam board. Datuk Nurul berharap mereka dipilih nanti mampu bersama-sama mengukuhkan kedudukan dan peranan YAKIP sama ada dari segi idea dan tenaga. Persediaan menjelang Sukan SEA Filipina 2019 November ini, Ketua Pasukan Bola Keranjang Negara Kwek Tian Huan yakin akan pulih sepenuhnya dari kecederaan pergelangan kaki menjelang tamasya. Beliau kini sedang menjalani rawatan berjadual dan sudah pun turut menjalani latihan ringan bersama pasukan di Subang Jaya. SEA Games is end of the year. We still have like 8 months to play. Now we will train every day and then we will join some tournament. Let's see when we play tournament. Let's see when we have some wrong and then the bad one we need to change one. We come back to train and then until the SEA Games. Let's see lah. My target like the last time one I hope I can help our national team get one medal. Tian Yuan yang kini beraksi dalam Liga Bola Keranjang ASEAN bersama skuad West Sports Malaysia Dragons yakin masa selama 8 bulan sebelum tamasya Sukan SEA cukup untuk beliau pulih sepenuhnya dan membuat persediaan rapi bagi menghadapi kejohanan tersebut. Selain itu, beliau turut menyatakan skuad bola keranjang turut melakukan persiapan bagi menghadapi untuk pusingan kelayakan Piala Asia FIBA 2021. Di saingan prakelayakan Zon Timur Piala Asia FIBA 2021, Bangkok tahun lalu Malaysia berjaya muncul naib juara. Beliau ditemui di majlis pelancaran kasut Under Armour Kari 6 di pusat latihan hoops hari ini. Bermula 5 Mei depan, peminat sukan pemotoran tanah air bakal disajikan aksi mendebarkan sepanjang kejohanan MotoGP 2019 menerusi Radio Television Malaysia RTM. RTM akan menyiarkan secara langsung 10 sirkit terpilih daripada 19 sirkit keseluruhan musim ini. Menurut Menteri Komunikasi dan Multimedia Gobind Singh Dio dalam catatan entry Twitternya berkata RTM akan memulakan siaran perlumbaan membabitkan sirkit Jerez di Sepanyol. Pada aksi pembukaan MotoGP 2019 di Doha, Qatar Ahad lalu, pelumba negara Hafiz Syahrin Abdullah dari pasukan Red Bull KTM Tech 3 sekadar menamatkan saingan di tempat ke-20, manakala pasukan MotoGP negara Petronas Yamaha Sepang Racing Team SRT pula yang diwakili pelumba Franco Morbidelli dan Fabio Quartararo masing-masing menamatkan saingan di tempat ke-11 dan 16. Masih sukan pemotoran, Kementerian Belia dan Sukan KBS meneruskan hasrat untuk memperkasakan sukan melalui penyertaan individu yang bertepatan dengan bidangnya. Hari ini, KBS melalui satu kenyataan mengumumkan pelantikan pelumba negara Jazman Jaafar selaku anggota Lembaga Pengarah Litar Antarabangsa Sepang. Melalui satu kenyataan media, Menteri Belia dan Sukan Syed Saddiq Syed Abdul Rahman menjelaskan pelantikan Jazman Jaafar 26 tahun merupakan satu langkah bersejarah melibatkan anak muda. Beliau berkata, ini merupakan janji beliau untuk melihat lebih banyak penglibatan anak muda secara langsung dalam tadbir urus sukan. Pengalaman Jazman Jaafar boleh dimanfaatkan bagi menghadapi cabaran tersendiri industri sukan pemotoran negara. Jazman sudah terlibat dalam industri sejak berumur 6 tahun dan tahun lalu beliau bersama pasukannya berjaya meraih kemenangan pertama di World Endurance Championship menerusi kelas perlumbaan LMP2. Dalam kehangatan kita untuk menantikan tamasya Sukan Olimpik Tokyo 2020, jangan kita lupakan perjuangan atlet-atlet kita pada tahun ini, hujung tahun ini, tamasya Sukan SEA kali ke-30 di Filipina. Sama-sama kita doakan kejayaan atlet-atlet negara kita. Dan berita selanjutnya bersama dengan Ivan dan juga Hanim. Silakan. Okey. Terima kasih. Teruskan perjuangan Fazli. Baik, seterusnya kita ke segmen hashtag. Ya.
Segmen hashtag kita mulakan dengan tragedi berdarah yang berlaku di Amerika Syarikat. Kedengaran agak menyeramkan. Nak tahu cerita lanjut? Kita saksikan. Ini dia satu rakaman video wanita terbaring menangis kesakitan tular di media sosial. Semuanya hanya kerana mahu merakam gambar swafoto terbaik. Dia diserang seekor harimau bintang di Zoo Hidupan Liar Dunia, Arizona. Wanita tersebut dipercayai manjat penghadang berhampiran kandang haiwan terbabit. Akibat serangan itu, dia mengalami kecederaan teruk di lengan namun dilaporkan selamat. Bagaimanapun, pihak zoo menegaskan harimau bintang berkenaan tidak akan dibunuh. Ini pula video yang tular di Iran yang menunjukkan bakat cilik seorang kanak-kanak berusia 7 tahun, Muhammad Taha, memperagakan kemahiran sepak bola yang kemas dan menarik. Meminati penyerang pasukan Liverpool, Muhammad Salah, dia menyepak bola melepasi tayar yang disangkutkan di laman depan rumahnya. Dia turut memuat naik cabaran yang ditujukan kepada Mo Salah. Dan ini kisah seorang lelaki di Indonesia semata-mata ingin memutuskan hubungan dengan kekasihnya. Lelaki dari Semarang ini nekat menyewa sebuah papan iklan besar disertakan foto kekasihnya tular di media sosial. Bukan itu saja, lelaki itu juga menggunakan pembesar suara untuk memberitahu tentang kecurangan kekasihnya. Video mereka bertikam lidah di jalan raya turut tular. Baik, paparan itu menutup Nasional 8 edisi Selasa 12 Mac. Layari Facebook Berita RTM dan YouTube rasmi Berita Nasional RTM. Assalamualaikum. Salam sejahtera.